Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah yang dimuliakan muslimin muslimat, sidang penonton video yang dirahmati Allah. InsyaAllah pada rakaman kali ini khususnya untuk ahli qaryah, ahli jemaah surau Asy-Syakirin Taman Legenda Suria, kita menyambung lagi sesi muzakarah dan ulang kaji fiqh berkenaan dengan rukun-rukun solat daripada kitab Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain karangan Syekh Muhammad bin Ismail Daud Fatani, imam ataupun ulama Nusantara kita, insya-Allah. Masih lagi di dalam rukun solat, iaitu perkara-perkara yang menjadi rukun asas yang paling penting di dalam ibadah solat, yang mesti dilakukan dengan sempurna, yang mesti antara ciri-ciri rukun ini kita mesti lakukan dengan menepati ataupun paling kurang sehingga rukun itu sah. Tidak boleh tertinggal, tidak boleh tambah rukun, dan tidak boleh melakukan rukun itu bukan dengan niatnya. Contoh sebelum ini kita pada rukun yang ke 7, iaitu sujud. Satu rukun yang rukun fi'ali, rukun perbuatan. Dan kemudian pada hari ini insya-Allah kita akan sama-sama muzakarahkan, sama-sama bincangkan tentang rukun yang ke-8, iaitu rukun duduk selepas sujud ataupun sebelum sujud, yang dipanggil duduk antara dua sujud. Jadi sebagaimana sebelum ini kita telah pun muzakarah, kita telah pun tahu, tapi kita selalu ingatkan bahawa setiap rukun ini dilakukan semata-mata ataupun dengan niat untuk buat rukun itu, bukan kerana perbuatan lain. Contoh, untuk turun ke sujud daripada berdiri, daripada i'tidal untuk turun ke sujud, mestilah tidak ada niat lain. Contoh niat ataupun bukan dengan sebab terkejut, terjatuh, kemudian terus ke posisi sujud, maka sujud itu tidak sah, tidak dikira, perlu naik semula. Sebab tadi terkejut, terjatuh, maka dan kemudian sujud semula. Ataupun turun tu dengan niat memang nak turun, handphone berbunyi contohnya, handphone kat depan, jadi turun tu nak tutup handphone, nak silent kan, nak tutup, maka itu pun sama juga, tidak memadai, perlu ulang balik, naik semula, berdiri, i'tidal, kemudian turun ke posisi rukun sujud dengan niat, tidak ada niat lain, hanya niat untuk sujud. Begitu juga dah untuk rukun yang ke-8 ini, duduk antara dua sujud. Bangun daripada sujud pun sama juga, semata-mata untuk duduk antara dua sujud. Jadi rukun ke-8 ini duduknya, kita bincangkan rukun ke-8 ni duduk antara dua sujud, iaitu yang rukunnya, yang yang wajibnya ialah duduk itu sendiri, posisi duduk, perbuatan duduk. Sebab itu duduk antara dua sujud rukun fi'ali, rukun perbuatan, bukan rukun qauli, kerana bacaan di dalam duduk antara dua sujud itu seperti sama juga seperti pada i'tidal, bacaan ataupun zikirnya sama juga dalam rukun i'tidal, rukun sujud, bacaannya ialah sunat. Baik. Duduk
di antara dua sujud. Rukun ke-8, duduk antara dua sujud. Perkara pertama, duduk antara dua sujud serta tumak ninah. Tumak ninah, berhenti seketika. Tidak boleh dipanjangkan kerana ia adalah rukun yang pendek. Baik. Jadi perlu kita ingat, perlu setiap orang Islam yang mengerjakan solat wajib ke atasnya mendirikan sembahyang. Setiap orang Islam yang mukallaf, yang akil baligh, berakal dan baligh, kena tahu rukun duduk antara dua sujud ni rukun yang pendek. Dan sebagaimana kita pernah baca sebelum ini, setiap rukun-rukun ini dalam sembahyang, orang yang sembahyang itu perlu tahu, setiap orang Islam perlu tahu yang mana satu rukun, yang mana satu bukan. Dia kena yakin, dia kena beriktikad, dia kena menganggap rukun yang ada dalam solat itu adalah rukun. Dia tak boleh anggap rukun itu sunat. Contoh seperti sujud, duduk antara dua sujud, ini rukun, dia tak boleh anggap sunat. Berbeza dengan contohnya tahiyat awal. Tahiyat awal ni rukunnya sunat ab'ad, sunat yang besar lah, sunat yang menjadi sebahagian daripada keseluruhan sembahyang. Jadi itu memang sunat, dan kena tahu juga tahiyat awal tu sunat, supaya nanti kalau dalam situasi terlupa tahiyat awal, pada rakaat kedua selepas sujud kedua patutnya duduk tahiyat awal tapi terus naik. Kalau baru tak sampai separuh nak naik itu, bolehlah turun balik. Tapi kalau dah ternaik, tak boleh turun. Sebab apa? Dah berdiri rakaat ketiga, dah qiyam tu, itu dah rukun, tak boleh kembali balik kepada yang sunat. Kalau tertinggal rukun, kena kembali pada rukun. Kalau tertinggal sunat, tak boleh kembali balik kepada sunat. Kalau tahu, sengaja batal sembahyang. Jadi duduk antara dua sujud ini juga ada tumak ninah, iaitu perlu ada berhenti seketika. Kena ada daripada bergerak tu, kena ada berhenti, ada tenang, adanya diam sebelum meneruskan rukun yang seterusnya, iaitu sujud yang kedua. Jadi tumak ninah ini, sebagaimana kita maklum kadarnya, kadar masa tumak ninah itu paling kurang dengan kadar subhanallah. Dan memang kalau dalam mazhab Syafi'i, mazhab kita, di dalam duduk antara dua sujud ada zikir yang kita telah pelajari dahulu, yang muslimin muslimat dah biasa baca di dalam duduk antara dua sujud. Maka itu ada satu kadar bacaan yang sunat, yang telah dianjurkan, yang telah ditetapkan supaya kita baca. Dan pastilah apabila baca zikir itu, kadar itu memang lebih daripada kadar tumak ninah, dan memang kadar zikir yang kita baca itu tidak akan melebihi kadar paling panjang, kadar maksimum tumak ninah, sebagaimana yang akan dibacakan selepas ini. Sebelum tu, duduk antara dua sujud ni merupakan rukun yang pendek. Di dalam sembahyang ada dua rukun fi'li, rukun perbuatan yang dikira sebagai rukun pendek, iaitu yang pertama sebelum ini, i'tidal, berdiri tegak selepas rukuk, berdiri seketika sebelum turun sujud, yang dipanggil i'tidal. I'tidal ini adalah satu rukun yang pendek, dan yang kedua duduk antara dua sujud. Jadi tidak boleh sebarangan panjang, tidak boleh sengaja panjang, sengaja tunggu lama. Kalau sekadar baca zikir yang telah ditetapkan, yang telah disyariatkan, yang ada
yang ada disebutkan di dalam kitab fiqh. Jika dipanjangkan duduk antara dua sujud melebihi daripada kadar bacaannya, iaitu apa kadar paling panjang untuk yang boleh dibaca dalam duduk antara dua sujud. Kadarnya ialah sekurang-kurang jika dipanjangkan duduk antara dua sujud melebihi daripada kadar bacaannya, iaitu melebihi kadar bacaan sekurang-kurangnya tasyahud dengan sengaja dan diketahui. Amidan aliman, sengaja, tahu pula, maka batal sembahyang. Jadi dalam kitab Matla'ul Badra ini disebutkan kadar bacaan yang paling panjang yang dibaca di dalam duduk antara dua sujud ialah kadar bacaan paling kurang yang dibaca dalam tasyahud ataupun kita biasa sebut tahiyat. Bacaan tahiyat. Bacaan paling kurang dalam tahiyat. Dan bacaan paling kurang ni di dalam yang dibaca paling kurang dalam tahiyat akhir lah. Dalam tahiyat akhir. Sebab di dalam tahiyat awal, walaupun bacaannya yang sama, bacaan tahiyat akhir dengan bacaan tahiyat awal sebenarnya bacaan yang sama. Cuma dalam tahiyat akhir kan bacaan kita, tahiyat akhir, tahiyat atau tasyahud sama. Cuma nama tu ada dua nama lah. Sama ada sebahagian kita panggil tahiyat, sebahagian akan panggil tasyahud. Kalau yang kitab ni dia panggil tasyahud. Yang dimaksudkan tasyahud tu tasyahud akhir. Tasyahud akhir ni bacaannya sama macam tasyahud ni, bacaan dia sama dengan tasyahud awal, tasyahud akhir, bacaannya dua-dua sama. Beza antara tasyahud awal, tahiyat awal dengan tasyahud akhir ataupun tahiyat akhir, bezanya cuma dalam tasyahud awal, dalam tahiyat awal tidak ada ataupun perlu dibaca selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalam tahiyat akhir ni wajib dibaca selawat ke atas Nabi SAW dengan sekurang-kurang selawat. Kan yang kita biasa baca tu ialah selawat yang panjang lah, sampai fil alamin innaka hamidum majid. Dalam tu ada selawat Ibrahimiyah nama dia. Selawat juga kepada Nabi Ibrahim. Jadi sekurang-kurang bacaan tahiyat tu apa dia? Bacaan yang versi yang kita hafal, yang kita dah baca ni versi yang dikira yang sempurna lah, yang panjang. Tapi ada versi, ada bentuk tahiyat ataupun bacaan tahiyat yang paling kurang. Yang mana kalau baca macam tu sah sembahyang. Baca macam tu sah sembahyang. Dan bacaannya ialah saya bacakan yang memang kita biasanya tak baca seringkas inilah. At-tahiyyatu lillah, salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh, salamun alayna wa ala ibadillahis salihin, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Itu bacaan paling kurang, paling ringkas untuk tasyahud. Jadi jika kita baca ataupun duduk antara dua sujud kita sampai melebihi kadar bacaan tadi, kadar bacaan tasyahud itu, maka itu dah dikira panjang, lebih daripada yang sepatutnya, lebih daripada kadar maksimum masa duduk antara dua sujud. Kalau dengan sengaja lama-lama, sama ada diam saja ataupun dibaca bacaan lain pun, maka boleh batal sembahyang dengan sengaja ataupun dengan sengaja dan tahu tak boleh, sengaja tak boleh. Kalau tak sengaja, contoh terlupa, jadi terlama, maka terus bergerak untuk sujud kedua, tidak batal sembahyang.
Baik. Bangun yang ketiga, perkara ketiga dalam rukun ke-8 ini, bangun daripada sujud untuk duduk antara dua sujud tidak boleh diniatkan kerana yang lain. Sebagaimana saya ada sebut sebelum ni, setiap rukun mestilah dibuat ataupun pergi ke rukun itu dengan niat hanya untuk melakukan rukun tersebut. Tidak boleh ada niat lain. Contoh, duduk di antara dua sujud. Bangun daripada sujud pertama tu, bangun, mestilah bangun dengan niat untuk duduk tahiyat, duduk antara dua sujud. Ataupun biasanya kita tidaklah sampai ada niat tu, lintasan, aku nak sujud, aku nak. Tetapi yang pastinya jangan ada lintasan niat yang lain. Contoh, nak bangun tu sebab lama lenguh sangat sujud. Lenguh sangat sujud. Jadi walaupun sebenarnya dalam sembahyang fardu, tasbih yang dibaca kalau dalam sujud, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, 3 kali. Untuk imam yang menjadi imam, 3 kali. Kalau dalam sembahyang sunat, boleh ditambah tasbih tersebut sehingga boleh sampai 11 kali. Melainkan mungkin dalam sembahyang yang bukan fardu, sembahyang sunat, sebagaimana ada di ulama telah gariskan adanya sembahyang hajat, maka di akhir sujud itu mungkin panjang. Sebab apa? Sebab dibacakan doa. Kalau dalam sembahyang dalam bahasa Arab lah, ataupun mungkin doa tu dalam hati. Tapi itu afdalnya, baiknya di dalam sembahyang yang bukan sembahyang fardu. Sembahyang fardu dengan zikir yang telah ditetapkan, iaitu 3 kali, ataupun paling panjang pun sampai 11 kali. Dan itu memang tak panjang. Kalau 11 kali dibaca dengan agak sederhana lah, baca dengan agak laju. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kalau sehingga 5, 7, 9 dan 11 pun, kalau baca laju dia tak panjang sangat. Jadi katakanlah yang semayang tu dah lama sangat, imam dia tak baca panjang, dia baca 3 kali juga tasbih tu, tapi lama. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kemudian ada masa pula. Jadi mungkin lambat sikit. Yang makmum pula yang badan tak berapa nak sedap, tulang belakang tak berapa sakit, ada sakit sikit pinggang, jadi tak boleh lama. Jadi bangun tu nak riliskan daripada lenguh sakit tu, maka tak boleh. Ataupun terkejut, situasi terkejut, bunyi apa tah di luar, maka terkejut. Jadi bila terkejut, maka bila terkejut, kepala ternaik terus ke posisi duduk. Jadi tidak boleh begitu, kena sujud kembali dan bangun daripada sujud untuk duduk antara dua sujud tanpa niat-niat yang lain. Jika diangkat kepalanya disebabkan terkejut, tidaklah memadai duduk antara dua sujudnya. Ia hendaklah kembali ke sujudnya semula dan melakukan duduk antara dua sujudnya yang sebenar. Kena ulang balik. Baik. Di dalam kitab Matla'ul Badrain yang ada di hadapan saya ni, tidak ditulis ataupun tidak ada disebutkan zikir yang kita baca di dalam duduk antara dua sujud. Namun begitu, zikir itu terdapat dalam kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i yang lain. Antaranya seperti kitab-kitab asas, seperti kitab Safinatul Najah ataupun Safinatul Salah. Kalau dalam kitab Safinatul Salah, bacaan di dalam sembahyang juga dibawa dengan agak lengkap, bersama dengan bacaan-bacaan yang sunat. Antaranya bacaan tambahan di dalam, bukan bacaan tambahan, bacaan yang penuh, zikir yang penuh di dalam i'tidal. Kalau dalam i'tidal, kita akan bacakan Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Biasa begitulah. Tapi kalau tambahan, ada bacaan tambahan yang sunat, iaitu mil'us samawati wal ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Setakat itu saja. Kemudian terus sujud. Jadi bacaan yang kita biasa hafal, doa
di antara duduk di dalam duduk antara dua sujud ialah Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu semua doa yang di mana dalam satu keadaan doa, isi kandungan makna doa itu ialah kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama sekali kita mohon kemaafan, keampunan daripada Allah. Rabbighfirli, ya Allah ampunkan aku. Rabbighfirli warhamni, dan rahmatilah aku ya Allah. Wajburni, dan kurniakan kepada aku, bawakan aku kepada ke arah pimpin ataupun paksakan, bawakan aku ke arah kebaikan, ke arah hidayat. Warfa'ni, tinggikan darjatku. Warzuqni, kurniakan rezeki kepadaku. Wahdini, kurniakan hidayat kepadaku ya Allah. Wahdini wa'afini wa'fu anni, kurniakanlah afiat. Wa'afini, afiat, dijauhkan daripada sebarang mudarat dan penyakit. Wa'fu anni, dan maafkan aku. Jadi semua keseluruhan bacaan yang disarankan kita baca dalam duduk antara dua sujud ini merupakan doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Serahkan pengharapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga keadaan duduk. Sebelum ni saya ada sebut yang rukunnya, rukun ke-8 ni, duduk antara dua sujud yang mestinya, yang rukunnya itu ialah duduknya. Duduknya. Jadi kalau dalam mazhab lain, contohnya mazhab Hanafi lah, sebab kita di tempat kita ni ramai saudara Islam kita yang mazhab Hanafi, seperti orang Pakistan, orang Bangladesh. Jadi mereka ni kalau kita perasan, mereka duduk antara dua sujud memang sekejap je. Jadi mereka tidak bacalah doa yang kita baca tu. Jadi mereka sekadar ada tumakninah, ataupun memang kalau kita tengok tu memang lajulah kan, sujud, bangun, terus sujud balik. Sebab apa? Sebab memang mereka sekadar lepas tumakninah sahaja. Jadi tidak ada apa-apa masalah lah. Dan juga dalam keadaan duduk, bentuk duduk tu, bentuk duduk tu yang biasanya kita akan terfikir jugalah yang mana satu elok, yang mana satu afdal. Jadi sebenarnya sebagaimana yang dipelajari dalam kitab mazhab Syafi'i, kalau orang kita daripada sekolah lagi, kita akan diajar oleh guru-guru kita, oleh ustaz kita, oleh ustazah, bahkan yang awal daripada ibu bapa kita, orang-orang tua kita, apabila duduk tasyahud, apabila duduk antara dua sujud ini, keadaan duduk tu sama macam duduk tahiyat awal, ataupun sama macam duduk tasyahud awal, duduk tahiyat awal, iaitu kaki kita akan duduk di atas kaki kiri, duduk atas kaki kiri, kemudian tegakkan kaki kanan, duduk atas kaki kiri, punggung duduk letak atas kaki, atas tapak kaki lah, dah lipat, duduk atas tapak kaki. Kemudian kaki kanan, andaikan ni kaki kanan ditegakkan dan dilipatkan. Lipat tu macam dalam sujud lah. Itu cara yang asal, yang afdal di dalam mazhab Syafi'i. Jadi jika tidak tu maksud saya, jika ada sebarang keuzuran ataupun tak mampu, ataupun memang tak buat, tapi masih duduk, maka tetap sah dengan duduk yang macam mana pun. Antaranya ialah seperti duduk sama juga macam tahiyat awal, sebahagian pada kita lah, dan mungkin ramai yang macam tu lah, dalam keadaan mungkin kaki tu tak berapa mampu nak ditegakkan dan dilipatkan, maka mungkin sebahagian kita akan duduk atas punggung tu atas
tapak kaki kiri juga, cuma sama, kaki kanan pun sama, letak bawah dan punggung pun duduk atas tapak kaki kanan juga. Maka sebagaimana yang saya sebut, hukumnya tetap sah. Tetap sah. Cuma dari segi sunat, ya betul, dia tidak menepati duduk yang asal yang sunat lah. Tapi kalau ada uzur, maka tidak mengapa. Ataupun seseorang itu duduk, dia boleh, dia tak dapat nak duduk tegak macam tu, tapi yang dia boleh dalam keadaan kondisi badan dia ialah berduduk seperti tahiyat akhir. Dia duduk tu bentuk macam tahiyat akhir, iaitu dia duduk punggung kiri lah di atas lantai, dan kaki kirinya bengkokkan melunjur ke arah kanan, kemudian kaki kanan ke belakang lah macam biasa. Dan sama ada kaki tu ditegakkan ataupun tak. Asalnya kena tegak lah. Itu pun sama juga, sah juga. Yang duduk yang asal dalam mazhab Syafi'i yang dinamakan yang duduk asal yang duduk atas tapak kaki kiri, tegakkan tapak kaki kanan, itu dinamakan duduk iftirash. Duduk tahiyat macam duduk tahiyat awal. Orang kita biasa macam tu lah, kalau sebut duduk tahiyat awal, dia dah nampak dah gambaran dia. Jadi duduk antara dua sujud pun sama, asalnya duduk seperti itu, iaitu duduk tahiyat awal. Kalau yang duduk tahiyat akhir tu nama dia duduk tawarruk. Baik. Jadi sebab ada situasi di mana memang seseorang itu, contohnya yang sakit, yang uzur. Kalau kata yang uzur tu duduk sembahyang atas lantai, maka mungkin dia akan duduk bersila daripada awal sembahyang sehingga akhir sembahyang. Jadi duduk tahiyat, duduk antara dua sujud pun duduk bersila. Duduk tahiyat awal pun duduk bersila, duduk tahiyat akhir pun bersila juga. Maka sah. Ataupun orang yang sembahyang atas kerusi, maka pastilah memang duduk atas kerusi kan. Dia tak dapatlah bentuk duduk antara dua sujud ataupun duduk iftirash itu. Maka sebenarnya ini bukan pada masalah sah atau tidak sah. Bukan pada masalah mengikuti sunnah atau tak ikut sunnah. Cuma kalau Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan afdal duduk iftirash tadi, duduk yang sebagaimana duduk asal tahiyat awal. Jadi bila afdal, yang mampu, yang tidak ada uzur, kita perlu usahakan. Yang muda-muda ataupun untuk anak-anak, untuk pelajar-pelajar, maka memang perlu didisiplinkan, perlu diajarkan dengan cara itu. Sebab apa? Sebab masih muda, tidak ada sebarang keuzuran. Kalau berdiri ni mungkin semua orang belum bincang lagi kan, melainkan yang dah tak lagak berdiri. Tapi bila duduk ni ada sebahagiannya yang mungkin yang badan agak berisi pun sama juga ada masalah. Tapi dia bukan pada masalah salah ataupun betul. Yang pastinya, yang kena betulnya ialah memang kena ada duduk antara dua sujud. Baik. Ada juga satu pembincangan tentang yang tak bolehnya duduk macam mana. Ada satu bentuk duduk yang dipanggil duduk iqa'. Dan kita orang Melayu kita ni biasanya tak duduk macam ni lah. Biasa tak duduk macam ni. Melainkan mungkin ada orang uzur, ada beberapa keadaan tiba-tiba dia akan duduk macam tu dalam keadaan sempit ataupun apalah kondisi yang dia akan duduk macam tu, iaitu dia duduk antara dua sujud ataupun nanti duduk tahiyat awal, tahiyat akhir, dalam keadaan kakinya dua-dua ditegakkan macam ni. Tegak macam ni. Dan dia duduk atas dia punya tumit. Kalau kedudukan duduk tu, katakan kaki ni tapak kaki dah ditegakkan. Jadi punggung dia tu atas tumit dia. Jadi bila dia duduk tu dia agak tinggi lah. Kalau orang lain duduk antara dua sujud, duduk tahiyat awal, tahiyat akhir macam biasa, maka dia akan jadi lagi tinggi. Dan maka itu pun sama juga. Itu pun dalam mazhab Syafi'i pun sunat juga duduk begitu. Namun itu bukan yang paling afdal dan bukan yang biasa kita amalkan. Maka kita amalkan yang dah biasalah. Dan tidak juga bermakna walaupun duduk itu sunat,
Kalau kata sebelum ni kita tak duduk macam tu, kita perlu bertukar. Tidak. Kita boleh kekal dengan duduk bentuk iftirash tadi. Duduk yang biasa tu. Baik. Mungkin setakat itu saja di dalam bab duduk antara dua sujud. Semoga kita dapat betulkan kita punya kekurangan, kita punya kesilapan. Tetapi tidak bermakna yang lain. Contoh saya sebut mazhab Hanafi. Mereka kalau mereka lagi duduk antara dua sujud, duduk tahiyat awal, duduk tahiyat akhir, semua duduk macam tu. Mazhab Hanafi semua duduk iftirash tadi, yang macam kita duduk dalam tahiyat awal. Jadi tidak bermakna itu salah. Dia dalam bab afdal, tidak afdal. Bukan dalam bab sunat tak sunnah dan tidak sunnah, bukan. Satu sunnah, satu tak menepati sunnah, bukan. Dia dalam bab afdal dan tidak afdal, ataupun di dalam, dan semuanya termasuk di dalam kategori, di dalam penilaian sah. Yang tak sah tu, yang tak sah tadi, yang tak boleh tu, tadi saya dah sebut nama duduk iqa', iaitu duduk atas tumit. Kan, tegakkan tapak kaki, duduk atas tumit. Yang tak boleh tu ialah duduk tu dia seperti duduknya binatang lah. Iaitu dua-dua kaki ni dikeluarkan, duduk di tepi, kiri kanan peha. Macam tu. Kiri kanan peha kita, kiri kanan punggung. Dan memang keadaan duduk tu tak biasalah. Lagi-lagi orang yang tak betul-betul fleksibel, dia tak biasa duduk macam tu. Tapi mungkin akan berlaku juga duduk macam tu, duduk kaki terkeluar. Maka duduk yang sebegitu dia macam, kalau bentuk tu macam W lah. W. Maka duduk itulah yang dipanggil iqa', yang makruh, yang dilarang. Dan kita elakkan lah. Jadi kalau kata nampak ada anak-anak, biasa budak-budak lah. Budak-budak dia biasa duduk macam tu. Jadi mungkin peringkat budak-budak, bukanlah buat tu sebab nak duduk macam tu kan. Tapi dalam sembahyang terutamanya dilarang. Dan kalau kata anak-anak pun, bolehlah kita pastikan dia tak terbiasa duduk macam tu. Wallahu alam. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah silap dan juga kekurangan adalah daripada kesilapan, kekurangan diri saya. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada muzakarah kali ini, iaitu daripada sesi ini, sesi ketiga lah pada bulan Januari 2021. InsyaAllah jumpa lagi pada bulan kedua, sesi pertama untuk bulan Februari 2021. Dan sebenarnya kita mengharapkan, kita berdoa kepada Allah agar kita dapat kembali, umat Islam keseluruhannya dapat kembali ke surau dan ke masjid. Dibuka hidayah, dibuka pintu hati semua yang terlibat, supaya kalimah Allah Subhanahu Wa Taala ataupun kembali amalan yang sangat besar ini, perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang paling besar ini dapat ditunaikan di tempat yang paling mulia, dapat dihidupkan kembali di tempat yang paling mulia, iaitu di rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.